إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وآخرها فتح وكشف ووصول إلى نهاية الأرض وذلك معرفة الله والوصول إليه والأنس به والوقوف في كريم حضرته مع ملائكته بين يديه. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut wa akhiraha, akhir dan akhirnya, fathun wa kashfun, ialah pembukaan, wa kashfun, dan singkapan, wa wusulun ila nihayatil arab, dan sampai kepada puncak cita-cita. Wa dzalika ma'rifatullahi, itulah ma'rifatullah, wal wusulu ilaihi, dan sampai kepada Allah, wal unsu bihi, rasa mesra dengan Allah, wal wuqufu fi karimi hadratihi, dan berada di karimi hadratihi, di kemuliaan hadratnya, ma'a malaikatihi, berserta para malaikatnya, baina yadaihi, Allahumma salli ala sayyidina, bersama malaikatnya di hadapannya. Baik. Kemarin Imam Haddad sebut jalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini permulaannya sabar, akhirnya syukur, awalnya teruk, akhirnya bahagia, awalnya letih, akhirnya pembukaan dan singkapan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awalnya ialah ta'ab dan nasab. Awalnya ialah letih dan susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dengan Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di dunia ni sebab Allah subhanahu wa ta'ala nak suruh kita beribadah pada Dia. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami mencipta jin dan juga manusia melainkan kami nak jin dan manusia menjadi abdi pada kami. Melainkan kami nak jin dan manusia beribadah kepada kami. Itu tujuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita di dunia ni. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, liya'budun maknanya ialah liya'rifun. Tidak aku mencipta jin dan manusia melainkan aku nak jin dan manusia mengenalku. Maksudnya kita kenal Allah melalui kita beribadah pada Allah. Kita kenal Allah melalui beribadah kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila mana kita buat ibadat, nak buat ibadat, ibadat ni sifat ibadat berat. Sifat ibadat berat. Berat tu ialah di mata hati kita. Bila hati berat, maka beratlah di anggota zahir kita. Tetapi bila berat, bukan kita meninggalkan. Sifat ibadat tu berat. Sebagai contohnya kita kata sembahyang. Wa innaha lakabiratun. Sembahyang tu berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi berat bukan kita tinggalkan. Dah berat, tak buat. Tak. Berat. Sekalipun berat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena lakukan. Maknanya kita kena paksa diri kita melakukan yang berat tu. Jadi paksa itulah yang disebut dengan mujahadah. Melakukan sekalipun berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena buat sampai ibadat tu kita rasa ringan. Ibadat kita kena buat sampai kita rasa ringan. Jadi nak ringan tu, nak rasa ringan tu, dia kena buat sampai ibadat tu mendarah daging dengan kita. Ataupun ibadat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadat tu mendarah daging dengan kita. Ibadat tu dah termasuk dalam diri kita sendiri. Ibadat dah termasuk sebahagian daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pedoman. Bila mana ibadat dah jadi sebahagian daripada kita, ataupun ibadat tu kita dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang dimaksudkan wa akhiraha fathun wa kashfun, dan akhirnya ialah pembukaan dan singkapan. Pembukaan dan singkapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
pembukaan dan singkapan. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembukaan dan singkapan. Wa wusulun ila nihayatil arab, dan sampai kita kepada kemuncak cita-cita. Apa dia tu? Ma'rifatullah, yang kita masukkan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang dimaknakan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, liya'rifun. Kita kena buat ibadat sampai ibadat tu jadi mudah di mata hati, senang di mata hati. Jadi waktu tu kenallah kita akan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenallah kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenal itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mula-mula usaha kita. Liya'budun tu usaha kita. Kenal itu bukan usaha kita lah. Ma'rifatullah tu, kenal Allah tu bukan usaha kita lah. Kenal Allah itu anugerah Allah. Tapi nak sampai kepada anugerah ni, kita kena buat sungguh-sungguh, kena mujahadah buat. Teruk tak teruk, Allah sebut dalam Al-Quran, fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kata Allah, kamu berpenat lelah kepada Allah. Fa innaka kadihun ila rabbik, berpenat lelahlah kamu beribadah, berusaha untuk sampai kepada Allah. Famulaqih, kamu akan bertemu dengan Allah. Itu janji Allah. Dalam janji yang lain, Allah sebut, in tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Apa makna tolong Allah? Kalau kamu nak dapat Allah, kamu kena tolong Allah. Tolong Allah tu maknanya tolong lawan nafsu dalam diri kamu. Tolong lawan nafsu dalam diri kamu. Itu syarat dia. Memang permulaan dia memang teruk. Tapi last kali yansurkum, dia pasti akan tolong kamu. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh macam ni. Ada satu orang budak, mak dia suruh angkat satu barang. Kakak angkat satu barang tu, main kat mak. Jadi kita tu, budak tu pun pergi angkat barang tu. Tengok-tengok tak larat angkat. Tak larat angkat ke? Tu barulah mak angkat. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kita kena buat dulu, lepas tu baru datang pertolongan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalil lain, innallaha ma'as sabirin. Terjemahannya, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa dia makna innallaha ma'as sabirin? Allah bersama tu macam mana? Allah bersama tu maknanya pertolongan Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sabar ni sampai kita berada di kemuncak sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kita berada di kemuncak sabar. Jadi bila mana kita berada di puncak sabar, puncak sabar dia apa? Puncak sabar ialah istibar. Mana sabar sungguh. Kalau kita nak suruh orang sabar, kita kata isbir, sabar. Tapi kalau dia tak sabar juga, kita kata istabir, ni bahasa Arab. Istabir.
makna sabar sungguh-sungguh. Itulah yang kita terjemah dengan kata-kata sabarlah. Sabarlah jadi hamba Allah. Sabarlah jadi hamba Allah. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hamba Allah ni, dia ada peraturan Allah, ada suruhan dia, ada larangan dia. Suruhan dia kena sabar buat, larangan dia kena sabar tinggal. Kalau ikut nak buat, tapi tak boleh buat sebab hukum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi last sekali, orang tu akan dapat fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab, iaitu mendapat ma'rifatullah, kenal Allah. Kenal Allah. Kenal Allah ni bukan usaha hamba. Kenal Allah ni anugerah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal wusulu ilaihi. Wal wusulu ilaihi. Baris tu nak. Wal wusulu ilaihi, bukan kasrah. Dan sampai kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia ada dua istilah. Yang pertama salikin, yang kedua wasilin. Salikin ni orang yang masih bermujahadah. Wasilin orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak mujahadah. Ibadat ketika itu mudah di mata hati. Kalau salikin, kena usaha buat, hak payah tu. Bila wasilin, tak payahlah, senang di mata hati. Ataupun dalam istilah yang lain, salikin ni ialah orang yang menanggung sesuatu. Dia setengah sebut hamil. Hamil macam orang perempuan kan, kata orang perempuan tu hamil. Hamil sebab dia bawa sesuatu. Kalau bawa sesuatu berat. Bila mana orang tu dah jadi wasilin, jadi sesuatu tu dia bukan bawa lah, orang bawa dia. Dia panggil mahmul. Hamil, orang yang menanggung sesuatu. Mahmul ialah orang yang dibawa dia. Contoh, kita kata dulu waktu mana Mekah dulu-dulu. Lah ni Mekah, orang tawaf orang pakai wheelchair. Dulu-dulu tahun 92, orang ni, hak orang tua-tua yang uzur ni ditanggung, duduk atas tempat menanggung orang tu. 4 orang tanggung dia, duduk atas tempat tu. Jadi kalau hamil, dia tanggung orang. Kalau mahmul, orang tanggung dia. Contoh, kita kata kita duduk sehari-hari ni, kita tanggung orang. Hak tu kita support, orang tu kita support, orang ni kita support. Support orang, tanggung orang, berat. Kena cari duit, kena cari ongkos. Bila mana orang tanggung kita, ringan. Itulah yang disebut dengan wal wusulu wa wusulun ila nihayatil arab, wa zalika ma'rifatullahi wal wusulu ilaihi, sampai dah kepada Allah. Dia macam ni, ibarat perjalanan zahir. Kita nak pergi Kuala Lumpur, perjalanan ni tahu sajalah, mula-mula bertolak okey. Di tengah jalan, hak seronok-seronok malam tolak tadi, mula kata ayah penin, salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ada yang nak muntah. Lepas tu kita salah Sayyidina Muhammad. Ni perjalanan, tak sampai lagi ke Kuala Lumpur tu kira dekat juga. Kita nak pergi Pahang contohnya, 12 jam. Tak sampai lagi ke kita ni, tak lagi, jauh lagi ke.
Sebab itu kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir ni sebahagian daripada azab. Makna sebahagian daripada benda teruk. Hak teruk-teruk ni macam mana bila dah sampai? Sampai dah kita hilang hak teruk. Maknanya itulah yang dikatakan perjalanan rohani, perjalanan ruh kita bila mana dah sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua ibadat yang kita buat yang rasa teruk hari tu dah senang di mata hati. Contoh, masa kita ni mak ayah kita ajak sembahyang, waktu tu mak ayah kata sembahyang lagi, tak lagi, sembahyang dulu. Oh berat nak pergi sembahyang. Soalnya Rasulullah Muhammad nak pergi main, sembahyang dulu. Waktu tu rasa berat. Buat pasal apa? Sebab mak suruh, ayah suruh. Hari ni sembahyang macam mana? Berat tak? Masuk waktu nak sembahyang. Itu makna kita dah sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu teruk, hari ni mudah di mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mula kita mula-mula belajar puasa hari tu, puasa nak makan, tengok semua teringin. Hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana masuk bulan puasa, hati nak puasa lah. Waktu tu orang suruh buka pun tak berbuka. Pasal kita rasa dah yang dikatakan mudah di mata hati. Qala wal unsu bihi, dan rasa mesra dengan Allah. Rasa mesra dengan Allah. Dulu ni tak mesra. Mesra ni macam ni ya. Kita ni bila duduk dengan Tuhan ni, kita rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa macam mana? Dia orang bila sampai ni, dia kena duduk dengan Tuhan. Yang pertama, waktu sembahyang. Habis waktu sembahyang, soalan Sayyidina Muhammad, orang dah balik, tapi dia tak balik lagi. Dia duduk lagi dalam masjid, duduk lagi dalam surau. Ada lagi yang dia buat. Orang lain bakal balik dah. Masa apa dia duduk lagi? Dia sembahyang lagi, dia baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk seorang-seorang dalam masjid sebab rasa mesra dengan Tuhan. Yang pertama, dia piawai. Saya ingat contoh ayah saya. Dia kalau saya balik nak ceramah kau belah-belah Baling ke, kau belah Kota Kuala Muda, dia nak pergi, dia nak ikut pergi. Kita ni penceramah, saya tak suka kalau saya kena tunggu. PP tu nak kena tunggu, saya tak suka. Jadi saya PP langsung saya ceramah. Sembahyang maghrib, sampai tu sembahyang maghrib, lepas tu langsung ceramah. Saya suka macam tu. Taib. Rasa tak suka kalau nak pergi tunggu gitu. Tapi ayah saya ni, dia pasien pergi masjid awal. Saya kalau saya pergi awal, poin habis lagi. Dia kena terus pergi sembahyang maghrib terus. Ayah ni masalah saya nama, dia nak pergi awal. Taib. Pasal apa dia suka nak pergi awal? Dia rasa mesra dengan Tuhan. Lepas tu kalau pergi masjid, dia tak balik awal. Orang ni pekat balik habis lah, duduk dalam masjid. Orang tengok motor dia, motor kan pekat balik motor dia. Itulah sepanjang orang tengok dia macam tu. Tu rasa mesra dengan Tuhan. Dia sembahyang tasbih hari-hari. Lagi 40 minit nak masuk waktu asar, balik sekolah, dia makan, dia rehat. 4.40 dia akan bangkit. Dia mandi,
Dia ambil uduk, dia sembahyang sunat tasbih hari-hari. Kita ni nak main sunat tasbih rasa berat tu, walaupun seminggu sekali nak buat. Tapi pasal apa dia boleh buat hari-hari? Sebab rasa mesra dengan Tuhan. Allahumma salli ala wal unsu billah. Saya tengok contoh lain. Almarhum Tuan Guru Haji Arif Greek. Saya tak pernah kenal sebelum tu. Satu masa ada satu program SAP. Waktu tu gerak. Waktu zaman Anwar kena pecat. Himpunan besar dia Muassasah Darul Ulum. Mayang Sak tu yang jadi imam saya tak kenal. Lepas Asak tu dia wirid lepas mayang tu macam kita wirid lepas maghrib, panjang. Amana Rasul syahidallah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allahumma salli ala sayyidina. Panjang dia wirid. Dan hati saya kata, selalunya kita wirid waktu Asak tu pendek lah. Dia wirid panjang. Lepas tu baru tahu, oh, Tuan Guru Haji Arif Greek makruf sangat, terkenal sangat sana ketika tu. Rupa-rupanya dia wirid lepas mayang panjang tu bukan maghrib dan subuh ya, semua waktu. Kalau jadi imam, hampa kena sabarlah sebab dia wirid panjang. Isyak pun, isyak lepas isyak ni orang lepas mayang, orang nak balik makan nasi. Tapi kalau Tuan Guru Haji jadi imam, tunggulah amanah Rasul syahidallah. Panjang. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas daripada dia wirid panjang tu selesai. Lepas tu dia tak balik awal. Lepas habis dia doa, Allahu akbar, Allahu akbar, semayang. Lepas semayang. Ada satu orang ni dia siap masjid. Siap ni dia tak balik selagi belum Tok Guru tak balik. Tunggu lepas mayang. Lepas tu baca ni. Pasal apa? Pasal apa dia suka duduk? Pasal apa dia berlama-lama di atas tikar semayang? Sebab rasa mesra dengan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni lihat hati. Dah lah pergi masjid lewat, balik awal pula. Lihat. Kalau orang dah sampai pada Allah, ringan. Tok Siak tu dia mula balik awal, Tok Guru meninggal. Tok Guru meninggal, dia balik awal. Lagi mana Tok Guru dua dah tu tak balik awal. Jadi rasanya kalaulah Siak ni dia ingat dia buat ni sebab dia khadam Tok Guru, nak martabat wali Allah. Banyak orang-orang yang nak martabat aulia sebab khidmat kepada guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu maknanya al-unsu billah, rasa mesra dengan Allah. Baca Quran. Kita ni baca Quran kira duk bilang berapa muka surat lah. Orang mesra dengan Tuhan ni, dia baca. Ada satu orang tu di belah pedang. Dia dah tua. Pagi-pagi pemayang subuh. Pemayang subuh ni dia tua, motor pun tak boleh menaik dah. Anak cucu turun bawa pemayang subuh. Pemayang subuh tak balik. Duduk di masjid, baca Quran, zikrullah, semayang, sallallahu alaihi Muhammad. Letih tidak, i'tikaf. Saat lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zuhur, cucu main tak makan. Duduk lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai asar. Dia balik tak balik, pas main isyak lagi. Agak-agak kalau kita lah
Salah Sayyidina Muhammad. Jemu duduk lama tu. Tapi pasal apa dia boleh duduk? Sebab dia rasa mesra dengan Allah. Al-unsu billah. Lepas tu tu yang dikatakan riyadhah para ulama ni ialah berlama-lama di atas tikar sembahyang. Tu riyadhah para ulama. Itulah kita duk minta tu, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami seperti hidup para alim ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam saya pernah cerita, waktu bila Sidi Tarim dulu, salah saya tengok Habib Omar, dia semayang duha tu sejam, baik kan? Lepas daripada wirid lepas subuh, salah Sayyidina Muhammad, kelas tajak pun duduklah halaqah semua, salah Sayyidina Muhammad. Dia semayang duha. Dia semayang duha tu, dia baca Quran sejam. Dia dalam semayang tu dia pegang Quran. Selagi bila mana dia nak rokok, dia tak atas tempat tak tu, selagi dia sujud, lagi dia ambil balik sejam. Baik. Hari-hari, bukan sehari dua, hari-hari. Pasal apa macam tu? Rasa besar dengan Allah. Wal unsu billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wal wuqufu fi karimi hadratihi. Dan berada di dalam kemuliaan hadratnya Allah. Dalam masa dia hadir ke hadrat Allah. Hadir ke hadrat Allah. Saya ingat waktu mana saya semayang di belakang Pak Tih Haji Isa almarhum. Pak Tih Haji Isa ni karamah dia banyak. Di antara karamah dia, orang pernah tengok dia jalan tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu banjir, rumah dia tepi sungai. Waktu banjir, dia tak pernah pindah. Waktu tu lah orang pernah tengok dia jalan tahiyat. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kawan saya ni duduk belah ni sungai. Pasti duduk seberang sungai. Dia duduk mengaikan. Tegaklah Pak Tih, Assalamualaikum Pak Tih. Waalaikumsalam. Tiba-tiba tengah duduk mengai tu, tengah-tengah Pak Tih duduk sebelah. Dia main macam mana? Tiba-tiba ada lah, basah benar Pak Tih Jisa. Dia kalau dia nak baik turun kan, dia tak pernah bayar. Dia naik baik, Tuhan gerakkan hati orang tu bayar. Dia naik macam tu ya. Allahu Akbar. Tu karamah dia. Allahumma salli ala sayyidina. Oleh kerana hati dia dengan Tuhan, semua Tuhan support. Pergi Kuala Lumpur, tak pernah orang duk tengok dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang duk heran, dia pergi dengan baik. Dia tak pergi dengan baik, tapi sampai Fatih Jisa almarhum. Satu masa saya mayang belakang dia. Mayang belakang dia tu pilihan Allah. Malam tu dia main madrasah kami, ada perhimpunan besar. Sahabat Sayyidina Muhammad, dia tak balik. Dia tidur di masjid. Sahabat Sayyidina Muhammad. Hari tu hari Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat kita sembahyang baca surah Sajdah. Saya tu hari tu terlewat sikit, main nak mayang subuh. Saya main tu elok-elok orang qamat. Pak Tih tak ada siapa pun persila, dia pergi jadi imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duduk belakang dia betul. Antara yang saya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia semayang, bila mai dibaca ayat-ayat azab, dalam dada bunyi kur. Macam seperti ayat yang kita tak di atas api mendidih. Saya dengar itulah di belakang, waktu saya semayang di belakang Pak Haji Isa. Betul ayat azab tu dia tak sama, dia tak terus. Dia berhenti ni atas tu. Bunyi kur. Tak tahu mutabat aulia kewalian dia, tak tahu setinggi mana. Sallallahu alaihi wasallam.
Pak Tih ni orang kata ibadat dia yang paling dia suka sembahyang. Dia kira sembahyang ibadat yang paling dia buat banyak. Habis, dan bacaan dia paling sedap yang pernah saya dengar. Awak tak sedap, dia baca dengan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas sembahyang wirid, dia beralih pada semua makmum, Assalamualaikum, dia bagi tazkirah. Mahal tazkirah tu. Yang dengar tazkirah tu, pada saya tengok budak-budak Pelak Pajak Mata Mahmud yang pergi program tu. Saya ingat orang yang dewasa ketika tu saya seorang. Rasa-rasa saya. Dalam tu dia cakap. Dia kata, perumpamaan orang yang hadir ke hadirat Allah ialah seperti lampu yang dipasang kesiangan. Dalam pelajar tak faham. Tapi oleh kerana kita tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita belajar, kita faham. Mungkin dia nak abang kat saya lah kot, harap macam tu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Umpama orang yang hadir ke hadirat Allah ialah seperti lampu dipasang kesiangan. Lampu ni sagi pukul 12 pasang tengah-tengah padang tu. Ada tak cahaya lampu? Tak ada. Cahaya lampu hilang sebab tenggelam dalam cahaya matahari. Itulah umpama orang yang hadir ke hadirat Allah, diri dia tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu satu. Dan saya ingat juga ketika mana saya ziarah Pak Suyuk. Biarlah Pak Suyuk, kalau tak salah ingat. Kata Pak Suyuk, seseorang yang hadir ke hadirat Allah ni, dia hadir ke hadirat Allah sekalipun ketika berjima. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad sepanjang masa tak lupa Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tinggi yang dikatakan wal wuquf fi karimi hadratihi. Saya pernah tengok seorang kawan saya, namanya Mahir. Dia orang Syria. Kami sama-sama belajar jadi murid kepada almarhum Syekh Mustafa. Syekh Mustafa ni dia buta. Guru Quran kami tu dia buta. Tapi kita tak boleh panggil, tak boleh kata buta, kita kata kafif. Kafif ni Tuhan tutup pandangan mata, tapi Tuhan buka pandangan hati. Setiap kali saya tengok Mahir dia baca Quran, saya tengok bahagia tengok Syekh Mustafa. Dia kalau wakaf ni, dia tepuk macam tu. Wakaf dia tak pakai wakaf dalam Quran tu. Wakaf dia ialah talaqi dia daripada guru dia. Dia hafal Quran, dia tak pakai mushaf. Dia hafal Quran ikut guru. Mana guru yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab orang kafif ni nak tengok Quran macam mana. Lama-lama ada braille. Jadi orang dulu ni hafal Quran ikut mulut guru. Dan guru Muhammad Sayyidina Muhammad tepuk. Kalau wakaf tu dia tepuk. Wakaf dia Allah Sayyidina Muhammad. Saya tengok Mahir ni baca, bahagia sungguh Syekh Mustafa dengar. Sedap. Muhammad Sayyidina, sedap dia baca. Lepas tu masa tu saya tengah duduk tunggu giliran nak baca Quran. Mahir ni Muhammad Sayyidina Muhammad sambil pegang Quran, dia baca Quran sambil jalan. Lepas tu saya tengok Muhammad Sayyidina Muhammad, dia baca Quran tu, tengok-tengok dia menangis. Dia menangis tengah baca Quran. Pasal apa rasa macam tu? Sebabnya hadir ke hadirat Allah. Pak Suyuk kata, dia cerita dia. Pak Suyuk ni dia tak macam Pak Sumit. Pak Sumit banyak rahsia, berahsia banyak. Kalau Pak Suyuk dia banyak bercerita.
Dia kata dia bila sampai waktu macam ni, dia kata kadang-kadang tu tengah duk motong, tengah duk menoreh tu, tengah duk motong tu, dia mai dia panggil hadir ke hadrat Allah tu. Waktu tu Sa'na Sinamat lempak pisau motong, menangis di pedu pokok, tak tahan hati dengan Allah sepanjang masa. Dia mai waktu tu, dia mai waktu ni, tu dia panggil hadir ke hadrat Allah. Ustaz Nikmat Yusuf, satu Nabi Mesir almarhum, itu semua para awliya guru-guru kami. Jalanlah di tengah-tengah kota Qahirah. Tiba-tiba cerita dia macam ni. Dia beli satu lampu mishkah. Lampu ni yang ada satu lampu yang ada cermin, yang ada sumbu. Baik. Orang Arab panggil mishkah. Dia kata yang beli ni bukan apa. Dia beli nak balik Malaysia. Lepas tu dia zarahkan, dia pergi ke Mesir dulu. Waktu tu ustaz beli apa ustaz ni? Dia kata bukan apa, tadi tengah-tengah jalan di Husain tadi, dia kata teringat ni, tengok mishkah, teringat pada Allah. Saya teringat ayat nurun ala nur, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah tu ka'anha kawkabun duriyun yuqadu min hajaratin mubarakatin. Itu zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau tamsas hunar. Tengok kat Tuhan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, lepas tengok apa lepas tengok kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Contoh, naik kereta, tiba-tiba jam ni di Malaysia satu roadblock, accident. Pasal apa ni? Kereta pun pelan. Rupanya accident ni soalan Sayyidina Muhammad, kereta beberapa biji kereta tu semua bam. Allah. Rupanya kereta tu rombongan pengantin. Soalan Sayyidina Muhammad, rombongan pengantin. Tahu rombongan pengantin ni, kereta tu semua melanggar macam tu. Lepas tu semua pakai duk pegang hantaran. Duk luar. Tengok menangis, ya Allah, engkau perbuatan engkau Tuhan. Tengok kat Tuhan, satu pun tengok kat Tuhan. Perbuatan Tuhan. Jadi sepanjang masa lepas dengan Allah. Allah selalu cuit hati dia. Qala fi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi. Jadi orang-orang yang kalau hadir kat Tuhan ni, mereka berada bersama-sama dengan hadrat, bersama-sama dengan para malaikat yang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Penaja kita, grup infak Masjid Darasan 16, Fauzilah sekeluarga Kulim, hamba Allah dan seluruh ahli keturunan, berinfak Ogos 21, tim NAD Pendamar Indah, Syekh Hamid, Syekh Abdullah, Makroni Mamat, family Nur Aini Nur Siah dan Zahar Yusof dan para arwah Ampang, Ibrahim Nur Azlin sekeluarga Shah Alam, Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Nik Hafizi dan Umi Kalsum Puchong, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syasidah Husin sekeluarga dan para arwah Taiping, Salmah Ismail sekeluarga dan para arwah Selangor, Muhammad Tajuddin dan Rozita Zainuddin Taman Sorga Batu Pahat Johor, Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah sekeluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya dan keluarga Batu 9 Ceras, Zam Awari dan Wan Nur Azizah Kuantan Pahang, Muspira seterusnya hamba Allah Padang Lumak Yan Kedah, Roziah Saad Baling, Laujah Nizam Seremban, Hajah Suraya
dan arwah suami, arwah bonda, ayahanda, Kuching Sarawak. Hamba Allah Sekeluarga Setiawan Perak, Rokiah Saad Baling, Amirah Sekeluarga Ipoh, Hamidah dan keluarga Padang Lalang Tasik, anak dan cucu almarhum Tuan Guru Haji Man Melaka, Pondok Kodiang. Seterusnya hamba Allah Nilai sempena hari lahir anak, moga-moga jadi anak yang soleh. Hamba Allah Changlun sempena hari lahir suami, moga panjang umur dalam taat. Ahmad SPPK Sugambut, Sabiah bin Rapah Sekeluarga Selangor. Muhammad Satria Budiman Sekeluarga Kajang Selangor. Yusri Harun dan isteri Kulai Johor, anak cucu Haji Husin Pasir Mas. Hamba Allah dan keluarga Taman Mawar 2 Sepang. Siti Nur Hayati Gelempak Shah Alam. Hamba Allah Lorong Seri Al-Ustaz Aziza Abdul Muiz dan keluarga Taman Kinrara Puchong Selangor. Nur Halinda dan keluarga Taman Datuk Senu Sentul Kuala Lumpur. Hamba Allah Kuala Kota Baru Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor. Maksud Ati keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, family M2 G dan Mishano Setiu Terengganu. Nur Amani binti Khamis Langkawi. Wan Cik Sekeluarga Permatang Poh Pulau Pinang. Rosli Ibrahim dan Aminah Abu Bakar Sekeluarga Tikam Batu. Lanisha Baharum Selangor sempena hari lahir anak Muhammad Ashraf Mirza, moga jadi anak yang soleh, amin. Narita binti Abdul Latif dan keluarga Tasik Gelugong Pulau Pinang. Nazura Abdul Latif dan keluarga Bandar Tasik Mutiara Penang. Siti Sekeluarga Desa Pandan. Asmawati Sekeluarga Kampung Jalai Al-Ustaz. Hamba Allah Taman Teratai Penang. Hamba Allah Kampung Kubang Kuak Penang. Ishak Abdullah dan Saidah Husin Sekeluarga Batu Pahat. Muhammad Rozi Husin Nur Fadilah Martan dan anak-anak Puchong. Nur Aisyah binti Ali Muhammad Sekeluarga Sungai Petani. Suzi Sekeluarga Kajang. Fauziah Jitra, Nur Wahida, Khairul Nizam dan anak-anak Kampung Cegak Penang. Kak Rodiah Sekeluarga Jalan Datuk Kumbang. Allah Yarham Haji Azmi dan keluarga daripada Kulim. Muhammad Arifin dan isteri Halina beserta anak-anak Johor Bahru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hamba Allah Sekeluarga Bertam. Hamba Allah dan keluarga Port Kelang. Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Gelugong Pulau Pinang. Amran dan Niza serta anak-anak Pasir Mas Kelantan. Hamba Allah Asmawati Sekeluarga Kampung Jalai Al-Ustaz. Najah Salmiah Asy'ari Rawang. Nur Haifa Araina binti Helman Sarawak. Hamba Allah Tanah Merah Jitra. Fatimah Sekeluarga Ceras. Arwah Misran Satam dan keluarga Kampung Kundang Selangor. Hamba Allah Sekeluarga Batu Gajah. Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung. Rahmah Misran dan keluarga Nilai Negeri Sembilan. Nur Hafsa Niza Saad Sekeluarga Kajang. Allahyarham Abdul Razak dan mak ayah sekeluarga Kempas Johor Bahru, family Gersik dan generasi arwah Haji Ahmad Sebi dan arwah Haji Ahmad Osman Taiping Perak. Muhammad Ridwan bin Jamal Kampar Perak. Hamizah Sekeluarga hamba Allah Sekeluarga Padang Serai Kulim. Hamba Allah dan keluarga Bandar Perdana Jasmin Sungai Petani. Muhammad Azrin dan keluarga Taman Tunku Sarina Jitra. Zari Nur Ain Sekeluarga Sungai Petani Kedah. Grup Infak Masjid Darsa 4. Aminah Syed Ahmad Al-Haddad Sekeluarga Melaka. Siti Farha binti Mak Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sempena hari lahir akak yang ke-40 Pontian Johor. Khususnya Syekh Om Nawawi dan arwah Saiful Riza Ramli Bandar Laguna Merbuk. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat pelajar kita. Allah mudahkan kehidupan mereka. Allah angkat kedudukan mereka ke sisinya. Allah akhirkan hidup mereka dengan husnul khatimah. Allah bagi syurga yang seluas langit dan bumi. Allah bagi rezeki daripada murah dan diberkati. Allah angkat penyakit COVID daripada mereka. Allah lindung penyakit COVID daripada mereka. Amin rabbal alamin. Allah bagi semua yang pandak dalam hidup. Allah bagi mereka masuk syurga. Allah mereka jadi hamba yang terbaik di sisinya. Amin rabbal alamin. Seperti mana yang kita doa kepada mereka, insya-Allah yang sama kita harap Allah kabul pada kita semua. Amin rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم.